Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Video hari ini Nina akan kongsikan tentang sebuah kes bully yang pernah terjadi dekat Sarawak. So kisah ni dikongsikan oleh keluarga mangsa sendiri dan dapat keizinan daripada diorang lah. Diorang yang share cerita ni dengan Nina. Lepas Nina baca kes adik ni kan, Nina memang tak sangka sangat sebab dekat Malaysia pun ada kes seteruk macam ni. Sebabnya kes ni melibatkan dua orang budak sekolah guys. Masih lagi budak. Biasanya Nina baca kes-kes bully macam ni kan selalu terjadi dekat luar negara je, macam dekat Korea, mereka semua tu. Sampai kan orang kata apa, benda tu dah macam benda biasa. Tapi kan Nina tak sangka langsung dekat Malaysia pun ada juga kes macam ni. So agak speechless juga sebab kes ni tak pernah viral pun. Maybe sebab diorang ni tinggal dekat kawasan pedalaman kot. That's why lah kebanyakan daripada kita memang tak tahu tentang kejadian ni. Jadi kalau korang nak tahu apa yang terjadi dekat budak tadi, apa yang dia dah buat, so make sure korang tengok video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Kes ni dah jadi taklah lama sangat, iaitu sekitar tahun 2017 di Sekolah Rendah Kapit, Sarawak. Mangsa dalam kejadian ni adalah budak yang baru darjah 1 yang bernama Jackson Nguyen. Si pembuli tadi tu pula adalah budak darjah 6 dan diorang ni ada pertalian keluarga. Diorang ni sepupu tau. Jadi Nina namakan budak pembuli tadi tu sebagai James sebab identiti dia memang dirahsiakan. Yang kongsi cerita ni, kronologi kes ni adalah bapa saudara kepada Jackson. So cerita dia bermula macam ni. Si Jackson ni dia tinggal dekat asrama sekolah rendah. Dan asrama lelaki ni tak adalah ramai sangat, dalam belasan je jumlah diorang ni. Lagipun tempat ataupun sekolah yang diorang belajar ni memang tak ramai student pun. Kalau campur dengan budak perempuan pun tak sampai 30 orang. Biasalah kalau kampung-kampung dekat pedalaman Sarawak ni kan, diorang punya sekolah tu orang kata apa, tak ramai student pun. Dan kadang-kadang ada sekolah yang menyediakan asrama untuk pelajar tinggal dekat situ. Salah satu sebab mungkin rumah pelajar tadi tu jauh nak ke sekolah ataupun diorang ni susah nak datang. So diorang ni akan tinggal dekat asrama sekolah walaupun diorang baru sekolah rendah. So benda biasalah kalau budak-budak dekat sana ni kan yang masuk asrama sejak diorang ni darjah 1 lagi. Ada yang masuk asrama seawal prasekolah lagi guys. Maybe kita kat Semenanjung ni tak biasa dengan sistem tadi. Tapi kalau kita dah masuk sekolah menengah, ada je pilihan untuk kita tinggal dekat asrama ataupun tak. So kejadian ni bermula pada 23 Ogos 2017 pada waktu malam. Jadi diorang ni ada kelas pada waktu malam selama sejam yang bermula pada pukul 7 hingga pukul 8 malam. Kes ni bermula bila si James tadi, iaitu pembuli tu kan, yang mula mengejek ayah kepada Jackson ni dan Jackson pun balas lah. Biasalah kan kalau dah bertekak mulut ni memang tak ada siapa lah yang nak kalah kan. Tapi disebabkan pada masa tu ada PPM yang jaga diorang, so pergaduhan tadi tu pun berakhir macam tu je. Jadi PPM ni adalah short form kepada pembantu pengurusan murid, tapi Nina tak sure lah sama ada PPM ni cikgu ataupun tak. Tapi Nina panggil sebagai warden lah nak mudahkan cerita. So bila diorang dah masuk ke bilik asrama kan, sebenarnya James ni masih lagi tak puas hati tau. Dah alang-alang warden pun tak ada dekat situ kan. Jadi James ni pun ambil kesempatan untuk balas dendam dia dan dia telah tumbuk dada Jackson ni sebanyak 3 kali. Lepas dah kena tumbuk tu kan, Jackson ni pun menangis lah sekuat hati sebab dia sakit. James yang dah cuak masa tu, dia terus tekuk mulut si Jackson ni supaya diam. Dia takut lah kalau warden tadi patah balik ke bilik diorang dengar si Jackson ni menjerit kan. Masa dia tengah tekuk mulut tu, dia suruh si Jackson ni berhenti menangis. Disebabkan Jackson tak nak menangis, dia heret Jackson ni pergi ke tempat diorang ni buang air kencing dan dia paksa Jackson minum air kencing yang ada dekat dalam baldi. Kalau ikut cerita si pencerita yang kongsikan cerita ni dekat Nina, okay, diorang kata kencing dalam baldi ni adalah benda biasa sebabnya diorang punya toilet ni agak jauh dan gelap. Jadi budak-budak mana berani nak pergi kencing sorang-sorang kan. Lagipun sekolah diorang ni kan sekolah pedalaman dan guna generator je. So ada masa yang tertentu lah generator tu akan on dan off. Walaupun James dah bully Jackson ni dah separuh nyawa dah tahu, tapi dia tak puas hati lagi. Dia tonggengkan badan Jackson ke bawah, lepas tu dia pegang kaki Jackson macam ni. Mentah-mentah lah Jackson tu badan dia kecil je, macam toys je dia buat macam tu. Korang nak tahu tak apa yang dia buat lepas tu? Dia hentak pula kepala Jackson ni ke dalam tong sampah hitam. So tong sampah hitam ni pula terletak bersebelahan dengan baldi air kencing tu. Jadi dia just angkat macam tu je dia buat guys. Jackson memang menangis non-stop sampai kan tak terkeluar suara tu sebab sakit yang teramat sangat. Kemudian James ni pun heret Jackson masuk ke dalam bilik diorang dan dia minta kawan-kawan dia yang ada dalam bilik tu untuk tekuk mulut James dengan menggunakan selimut. Dia tendang Jackson sampaikan tubuh Jackson yang kecil tu mulai lemah dalam beg. Masa ni baru James perasan yang Jackson ni dah tak melawan dan macam nak pengsan. Dalam keadaan yang lembik macam ni pun dia paksa Jackson tu untuk berdiri. So masa dia berdiri ni kan, Jackson ni cuba nak berlari keluar tau, tapi dia tak sempat sebabnya James ni sempat capai penyapu and then pukul dekat belakang leher Jackson. Bila dia dah kena pukul dekat belakang leher, secara automatik si Jackson ni telah jatuh rebah kat atas lantai. Serius, bila Nina baca kronologi dia secara ringkas ni, Nina rasa macam, ya Allah, kenapa ada budak yang umur baru 12 tahun sanggup buat benda yang macam ni, sanggup berani, korang faham tak? So James ni pun dia cuak lah bila dia tengok
Jackson dah rebah ke lantai macam tu, tak sedarkan diri. And then dia pun angkat Jackson dan letak dekat atas tempat tidur. Lepas tu dia ugut pula kawan-kawan dia yang ada dekat dalam bilik tu, jangan beritahu dekat cikgu. Kalau sesiapa yang buka rahsia ni, dia orang juga akan menerima nasib yang sama macam Jackson tadi. Jadi esok pagi tu sekolah pun mula macam biasalah dan Jackson ni memang tak datang kelas. Jadi kawan-kawan dia yang lain tu ingat Jackson ni demam sebab badan dia memang panas. Makcik Jackson ni pula dia kerja dekat sekolah yang sama sebagai cleaner dan dia pun tahulah pasal kejadian ni yang mana Jackson tu demam. Tapi dia tak tahu lagi kata Jackson ni sebenarnya kena pukul. Yang membuatkan makcik dia risau tu sebabnya Jackson ni bukannya budak yang betul-betul sihat. Dia ni ada sakit juga. Dia macam ada masalah paru-paru dengan asma. So bila dia sakit tu mestilah makcik dia risau. Bila makcik dia sampai dekat bilik asrama diorang ni kan, makcik dia cubalah untuk kejutkan dia untuk bangun kan, tapi memang dia tak bangun dan tak ada respon. Badan Jackson memang panas dan dia dah pun terkencing dalam seluar. Makcik dia terus angkat Jackson ni sambil berlari keluar dan bawa balik ke rumah panjang diorang. Kebetulan pada masa tu mak Jackson ni ada kat rumah dan tak turun ke bendang lagi. Cuma ayah dia je yang tak ada pergi kerja. Jadi dalam keadaan yang kelam kabut tu kan, diorang pun kemaslah barang-barang yang penting macam baju, dokumen penting apa semua tu, dan diorang ni terus ke klinik daerah. Klinik tu pun bukan dekat situ guys. Terus sangatlah jauh, macam dari Selangor ni nak ke Kedah naik kereta. Perjalanan diorang mengambil masa selama 5 jam dengan menaiki bot. Korang bayangkan budak yang dalam keadaan kritikal macam tu nak dibawa menggunakan bot yang selama 5 jam. Jadi diorang ni akan melalui sepanjang sungai sampailah ke Sungai Rajang. Bila dah sampai dekat Sungai Rajang ni, barulah diorang boleh ke klinik daerah untuk mendapatkan rawatan untuk si Jackson tadi. Dah sampai klinik, staf klinik pula cakap yang keadaan Jackson sangat tenat dan tak ada apa-apa ubat yang boleh menyembuhkan dia. Kita tahulah kan, klinik daerah, klinik desa ni bukannya ada peralatan yang cukup. Setakat sakit ringan-ringan tu dia bolehlah tolong kan. Kalau dengan keadaan Jackson yang macam tu, dia memang kena bawa ke hospital. Jadi staff tu pun dia call lah hospital Kapit untuk bawa bot ambulans ke JT Bampirai. So bot ni laju sikit lah daripada bot-bot orang kampung. Tapi itulah masih mengambil masa selama 4 jam untuk sampai dekat hospital pula. Sepanjang perjalanan diorang nak sampai ke sana tu kan, jadi staff ni pun buatlah apa yang termampu untuk menyelamatkan Jackson pada masa tu. Sebabnya Jackson memang dia tak sedar langsung daripada awal lagi sampailah diorang nak bawa dia ke hospital tau. Bila dah sampai hospital, Jackson terus dibawa ke bahagian emergency. Tapi tak lama lepas tu doktor cakap Jackson ni kena bawa ke hospital Sibu untuk mendapatkan rawatan yang seterusnya. Awal tu diorang memang nak kena naik bot sekali lagi untuk ke sana dan jarak tu memang sangat jauh lah, iaitu sejauh 5.6 km. Kalau naik bot diorang cakap dalam 3 jam baru sampai. Tapi nasib diorang agak baik pada masa tu sebabnya ada sebuah heli KKM ni yang available. So Jackson pun dibawa ke hospital Sibu dengan menaiki heli tadi. Family Jackson yang lain pun berkumpul dekat hospital Sibu dan diorang datang ke sana dengan menaiki bot. So dekat sini Jackson telah dirawat selama 5 jam dan doktor sahkan yang dia ni sebenarnya demam je. Selepas dah dirawat, Jackson ni masih lagi tak sedar dan dia telah dimasukkan ke dalam ICU sebabnya dia dalam keadaan yang tenat. Esok tu pada 25 Ogos, polis pun datang ke hospital Sibu untuk membuat siasatan lah. Awal tu family Jackson memang tak tahu yang Jackson ni sebenarnya kena buli. Sebabnya dekat sekolah tu memang tak pernah ada kes-kes buli ni. Sebab tu diorang tak sangka yang Jackson sebenarnya adalah mangsa pertama dekat sekolah tadi. Kemudian pada 26 Ogos, kesan-kesan lebam masa dia kena pukul tu kan dah mula nampak ni dekat pada badan dia. So doktor pun rasa dia ni bukan demam biasa ni, dia ni macam ada yang tak kena. So diorang pun buat x-ray. Keputusannya tulang belakang dan juga tulang leher dia ni telah pun patah. Manakala dekat tengkorak dia ni pula ada kesan retak dan cedera bahagian paru-paru dan juga hati. Jadi doktor pun telah klarifikasikan kes ni sebagai kes buli dan bunuh dan budak tadi tu bukanlah demam biasa. Ada part yang bagi Nina sangat menyentuh hati. Nina tak boleh nak imagine macam mana perasaan family dia masa tu. Yang mana doktor cakap dekat family dia yang diorang ni kena cabut bantuan pernafasan dia sebabnya si Jackson ni memang tak boleh nak survive. Dan sebenarnya dikatakan Jackson ni telah pun meninggal semasa dalam heli, masa dalam perjalanan heli nak ke hospital Sibu guys. Tapi dia masih bernafas disebabkan alat bantuan pernafasan. Sorry guys, Nina rasa macam emo sikit bila baca kes macam ni. Okay, kita teruskan. Pada 27 hari bulan pula selepas jasad si Jackson ni dibuat postmortem, dia pun telah dibawa balik ke rumah panjang untuk dikebumikan. Bapa saudara Jackson ni ada cakap dengan Nina yang mak si James ni memang sangat rapat dengan family diorang. Setiap kali diorang jumpa, mak James ni akan hulurkan duit dekat diorang untuk meringankan beban. Sebabnya ayah kepada si pencerita ni ataupun tok kepada Jackson ni tak berapa sihat. So that's why lah mak James ni kadang-kadang hulur juga duit. Bila mak James tahu pasal kes ni kan, dia menangis-nangis dan melutut sambil minta maaf tau dekat family diorang. Dan mak James ni jugalah yang tanggung semua kos perjalanan termasuklah pengebumian Jackson. Lagipun dikatakan budak si James ni dia
dia bermasalah sikit lah. Masa dia darjah 5, dia pernah patahkan jari kawan dia dengan cara dia kepek dekat pintu. Tapi masa tu dia sekolah dekat Pekan. Bila darjah 6 tu lah baru dia pindah ke sekolah kapek tadi. James ni juga pernah kantoi curi duit mak dia dan ambil dadah. Masa tu mak dia tengah cuci seluar dan mak dia terjumpa ada satu paket ni yang penuh dengan serbuk-serbuk warna putih. Sebab itulah mak dia ni hantar James balik ke kampung untuk tinggal dengan nenek dia supaya James ni tak jadi budak nakal. Masa James kena tangkap dulu, dia memang mengakulah yang dia buat semua ni, tapi dia kata dia tak berniat pun nak membunuh. Kemudian James ni telah dimasukkan ke sekolah juvana dan dia akan dihukum penjara selama 20 tahun bila dia berusia 18 tahun. Tapi kan family Jackson ni baik sangat Ina rasa, sebabnya diorang tarik balik kes tu tau. Diorang rasa yang James ni dia ada masalah mental dan disebabkan family dia juga yang bermasalah. So diorang macam kesian dekat dia. And then diorang pun tarik balik kes. Dulu ni Jackson ni pernah diambil sebagai anak angkat oleh satu family. So bila mak angkat dia meninggal, lepas tu ayah angkat dia ni pun kahwin dengan perempuan lain, Jackson pun diserahkan kepada mak kandung dia. Masa ni Jackson dah berusia 11 tahun. Jadi masa dia tinggal dengan mak kandung dia ni, dia pun habiskan belajar dekat sekolah dekat Pekan, and then barulah mak dia hantar balik ke kampung. Lagi satu, mak Jackson tu terlalu baik dengan diorang kan. So mungkin diorang rasa bersalah ataupun rasa tak sanggup lah nak teruskan kes ni. Manakala warden asrama tadi tu pula telah digantung kerja atas kesalahan kecuaian. Sepatutnya diorang ni kena buat rondaan berkala lah untuk cek keadaan pelajar, tapi diorang tak buat. Guru besar pun kena buang kerja juga guys, sebabnya dia tak tegas untuk memberi arahan supaya warden ni buat rondaan. Dan kat sekolah pun kena buang juga, sebabnya malam tu dia pergi memburu. Kiranya dia mengelak lah pada malam tu. Jadi bapa saudara Jackson ni cakap dekat Nina yang kes ni memang terpencil sebab tak pernah ada liputan media. That's why lah kita tak tahu apa-apa pun pasal kejadian ni. Lepas Nina baca cerita ni kan, sebenarnya rasa sedih yang teramat sangat. Budak umur 7 tahun kena bully sampai macam ni sekali. Lepas tu tak ada pula orang dewasa yang ada masa tu yang dengar jeritan dia ke apa ke. Tak ada. Bayangkan kalau masa tu guard pun ada kat situ. Lepas tu warden pun ronda kan. Mungkin benda ni boleh dielakkan. So benda ni juga merupakan satu pengajaran lah buat diorang supaya untuk berhati-hati lagi pada masa yang akan datang. Sebelum Nina tamatkan video ni, Nina nak ucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa atas pemergian Jackson. So ya, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan tekan on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.